Perkataan miskin adalah gabungan dua perkataan masakah dan sakanah dalam bahasa Arab. Perkataan ini dirumuskan oleh kedua-dua perkataan itu bersama-sama. Maksudnya adalah orang yang terperangkap dalam sesuatu situasi. Miskin tidak bermaksud orang miskin. Ada perkataan lain untuk itu dalam bahasa Arab, terdapat fuqara, misalnya dalam bahasa Arab. Tapi perkataan miskin ini adalah konsep yang lebih mendalam. Idea miskin adalah seseorang yang tidak dapat menolongkan diri mereka sendiri dalam keadaan kewangan atau keadaan politik mereka atau apa sahaja masalah mereka pun. Contohnya jika seseorang adalah pemandu teksi dan dia menjanakan wangnya, menyediakan untuk keluarganya dengan memandu teksi, tapi matanya menjadi lemah. Atau dia harus menjalani pembedahan dan dia dianggap buta secara sah. Jadi dia tidak boleh memandu teksi lagi kan? Dan itulah satu-satunya pekerjaan yang dia ada. Sekarang dia buntu, sangkut. Dia tidak mempunyai apa-apa lagi yang boleh dia lakukan. Kerana itu satu-satunya cara dia menjanakan wang. Dan dia ni bukannya pengemis. Dia bukan orang miskin, tapi dia terjebak dan tersangkut dalam keadaan itu. Anda juga mempunyai orang misalnya yang telah mencapai usia di mana mereka telah bersara. Tapi simpanan persaraan tidak mencukupi untuk mereka. Mereka bahkan tidak dapat mendapatkan barang dapur dan mereka tersekat. Mereka bukan dari usia di mana mereka boleh pergi dan mendapatkan pekerjaan lain. Mereka mempunyai masalah kesihatan pula. Mereka mempunyai sesuatu masalah yang lain dalam hidup mereka. Mereka tidak dapat buat kerja lagi. Oleh itu, anda mempunyai orang yang berada dalam situasi seperti ini. Anda juga mempunyai ibu tunggal yang mempunyai anak dan mereka harus menjaga anak-anak mereka dan mereka ini tidak mampu menghantar anak untuk dijaga orang. Tetapi kerana mereka harus menjaga anak-anak mereka, mereka tidak dapat mendapatkan pekerjaan. Dan jika mereka pergi mendapatkan pekerjaan, anak-anak akan dibiarkan tanpa pengawasan dan mereka pula terlalu muda. Dan tidak ada keluarga dan tidak ada sokongan lain yang dapat menolong mereka. Ini adalah orang-orang yang disebutkan sebagai miskin. Mereka tersekat, sangkut. Mereka tidak dapat dan tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Secara literal, dari setiap sudut, mereka terperangkap dan mereka tersangkut dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jaga orang-orang itu. Dan by the way, lebih lanjut, orang pertama yang kita harus cari dan jaga adalah dalam keluarga kita sendiri. Dan kemudian kita mengenal pasti siapa orang yang berada dalam keadaan itu dalam komuniti kita. Tetapi masalahnya adalah bagaimana anda akan tahu dan bagaimana saya akan mengetahui bahawa di bandar ini, di kampung ini, di kawasan kejiranan ini, ada beberapa keluarga yang mempunyai masalah itu. Macam mana kita nak tahu itu kan? Sekarang kita tidak mengenali satu sama lain dan jika kita tidak berusaha untuk mengenali keluarga masing-masing. Dan kita sepatutnya tidak hanya mengatakan Assalamualaikum satu sama lain dengan cara yang kasar setelah Jumaat habis dan terus pergi. Tapi sebenarnya sepatutnya berkawan antara satu sama lain. Jadi begitu keluarga kita saling mengenali. Maka dari situ kita sebenarnya boleh menjadi sebuah komuniti dan apabila seseorang mempunyai masalah, mereka tidak perlu pergi mengemis. Mereka tidak perlu berdiri di luar masjid dan menghulurkan tangan mereka keluar untuk meminta. Sebab kita sudah tahu dah pasal perkara itu. Kita akan tahu seseorang kehilangan pekerjaan. Kita akan tahu seseorang sedang menghidap penyakit. Kita akan tahu seseorang mempunyai terlalu banyak perbelanjaan perubatan. Kita akan mengetahui perkara-perkara itu dan kita akan membantunya secara senyap-senyap. Betul tak? Inilah idea komuniti. Itulah yang sepatutnya kita lakukan. Kita tidak akan dapat hidup di samping ayat ini jika kita tidak mempunyai idea ini. Tahabu. Bahawa Nabi telah berkata, sallallahu alaihi wasallam, anda tidak akan mempunyai iman sehingga anda dapat saling mencintai antara satu sama lain. Dan idea ini afsyus salam dalam hadis yang sama, menyebarkan salam. Mengapa menyebarkan salam? Ini sebenarnya bukan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Baiklah, kamu ambil kasut kamu, aku ambil kasut aku dan okey, bye-bye. Itu bukannya satu-satunya salam yang ada. Salam juga bermaksud anda memperkenalkan diri antara satu sama lain dan anda saling mengenali. Inilah ideanya. Dan kemudian dari situ anda dapat mengetahui siapa sebenarnya masakin. Okey, kemudian itu idea seterusnya. Wabna sabil, setelah perkataan miskin. Mereka memanggilnya anak kepada jalan. Itulah istilah yang digunakan dalam bahasa Arab, anak kepada jalan, son of the path. Tapi idea anak lelaki ini adalah seseorang yang dikaitkan dengan sesuatu. Dengan kata lain, orang yang sentiasa dalam perjalanan.
Orang yang tidak mampu tinggal di satu tempat terlalu lama. Anda tahu seperti dalam masyarakat kuno, orang Badui selalu melakukan perjalanan sepanjang masa. Mereka tidak dapat tinggal lama di satu tempat. Mereka harus terus bergerak. Anda mempunyai orang-orang seperti itu. Satu jenis orang juga termasuk al-musafir, seseorang yang travel dan sebagainya. Dia akan travel melalui bandar dan sebagainya. Tapi kategori wabna sabil yang lain adalah orang yang tidak mampu mendapatkan perumahan yang stable. Mereka tinggal di sebuah motel, hotel kecil, kemudian mereka tinggal di rumah seseorang. Lepas tu mereka tinggal di tempat lain, lepas tu tempat lain pula. Kerana mereka berada dalam situasi yang sangat teruk dan mereka tidak dapat tinggal di satu tempat. Mereka tidak mempunyai rumah yang kekal yang boleh mereka panggil rumah sendiri. Kita mesti mengenal pasti orang-orang seperti itu dan jika ada peluang, kita tolong mereka. Jadi sebagai contoh, jika anda mempunyai ahli keluarga yang tinggal di seperti California atau North Carolina atau di satu tempat dan telefon anda dan berkata, "Dengar ni, kita mengalami sedikit masalah lah. Bolehkah anak-anak aku tinggal bersama kamu selama beberapa minggu?" Dan ini nampak menyusahkan, leceh. Kerana anda mempunyai keluarga sendiri, anda mempunyai barang-barang anda sendiri untuk dijaga dan mereka berkata, "Bolehkah kita datang selama beberapa minggu?" Kita seharusnya benar-benar memahami bahawa itu adalah hak mereka. Rumah itu, ketika mereka memerlukannya, rumah tempat anda tinggal sebenarnya bukan rumah anda sahaja. Sebahagian dari rumah itu adalah untuk mereka, menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah hak mereka. Kita harus memberikannya. Kami tidak boleh mengatakan, "Oh, anda tahu ini adalah masa yang sibuklah sekarang. Saya tidak tahu sama ada saya boleh melakukan ni. Saya boleh memberikan beberapa nombor telefon untuk hotel tempatan kalau kau mahu. Atau anda boleh Google insya-Allah." Tidak. Jangan. Kita harus mempunyai sikap memberi. Subhanallah.